saya akan share slide now ya, insyaAllah. Saya tutup kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, saya di sini ialah saya Dr. Sahila. Saya akan beri kuliah tentang makanan halal ya, iaitu tentang halal, diet halalan kandungan makanan anda. Jadi kuliah saya ini mengambil masa lebih kurang 3 jam lebih. Hari ini saya cuba buat 1 jam lebih sikit lah ya. Dan mungkin kuliah saya ni agak berbeza sikit lah dengan yang lain sebab dia saya daripada daripada Jabatan Sains Makanan. Jadi saya akan bercerita tentang makanan lah ya. Jadi special sikit tentang STPD 2143. Saya bercerita tentang diet halalan thayyiban ataupun halalan thayyiban, ketahui kandungan makanan anda. Tapi sebelum tu saya akan cerita jugalah background dia, apa dia. Dan saya lihat background you all ni ada yang tahun 3, tahun 4, tahun 2, tahun 1. Tahun 1 lebih kurang 20 orang. The rest 59 orang ialah tahun 3, tahun 4 dan tahun 2. Right. Kalau you berada pada food science, jadi ini adalah sebahagian daripada kuliah saya di dalam SDKM 322, iaitu halal management, food halal management. Okay. Jadi hari ini saya di outline of my presentation akan cover definisi halal food. Nanti kita akan tengok halal food MS 150020119 semakan ketiga. So kita akan cerita sikit tentang what does it mean by halalan thayyiban ya. Definisi najis, ya. Definition of halal law dan fatwa dan juga halal issue ya. Right. Ini hanya garis kasar sahaja ya. Alright. Sebelum kita pergi jauh, mula-mula kita kena tahu dulu apa makna halal, haram dan syubhah lah. Okey, jadi halal ni sebenarnya daripada perkataan Arab iaitu maknanya sesuatu ataupun tingkah laku yang dibenarkan mengikut syariah ya. So seterusnya ialah halal dalam in relation of food and beverages toward Muslim means permissible for consumption by Muslim ya. Dan juga haram. Haram tu maknanya daripada Arabic word juga opposite of halal, iaitu haram ya, ataupun dilarang ataupun not allowed. Manakala syubhah pula ataupun masbuh, selalunya orang Pakistan dia suka ambil masbuh. Perkataan masbuh ialah something yang doubtful ya, yang ragu-ragu ataupun suspected, yang oleh itu Muslim will avoid it. Jadi maknanya ini ialah grey line antara haram dan haram ni. Sebab tu kalau kita tak sure, lebih baik kita tinggalkan saja daripada kita terjebak dengan haram ya. Jadi yang subhah ni maknanya grey line yang kita tak tahu antara halal dan juga haram ya. Right, itu dia overall. Jadi kita tahu halal tu maknanya permissible, yang haram dilarang, subhah grey line. Jadi itu maknanya kita kena tinggalkan rather than kita ambil tingkah laku yang tak betul lah salah langkah. Okey, pengharaman makanan. Dalam makanan ni, dia dalam Islam, kita ada pengharaman makanan ya. The prohibitions of pig, pork, porcine, swine ni dalam Islam mentioned in surah Al-Baqarah ayat 175 ya. Allah said, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama alaikumul tattawadam waddama wal lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittura ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alai. Innallaha ghafurur rahim ya. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya tidak lain hanya telah mengharamkan ia atas kamu bangkai, darah ya, dan daging khinzir ya, dan apa yang telah uhilla bihi ya, dan apa yang telah dilarang ia dengannya selain daripada Allah ya. Jadi
He has forbidden you only carrion, dead animal, blood and flesh of porcine, and that which has been dedicated to other than Allah. Jadi maknanya sesungguhnya Allah melarang kamu memakan bangkai, ya, dan darah dan daging babi, binatang-binatang yang tidak disembelih kerana memakannya kerana darurat, sedangkan ia tidak menginginkannya, ya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi ini ialah antara larangan memakai bangkai, ya, dead animal dan juga blood, ya, iaitu darah, dan juga flesh portion, daging babi, ya, dan juga apa-apa yang disembelih selain daripada nama Allah, maka dia dilarang untuk memakannya. Okey, seterusnya ialah ayat surah An-Nahl, ayat An-Nahl, ya, surah Lebah, ayat 100 yang ke-15. Sama juga ayatnya similar, iaitu innama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama harrama alaikumul maita waddama wal lahmal khinzir wama uhilla li ghairillahi bih, ya. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Sama juga ayat tu, tentang dua ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Dia sebenarnya ada 3 ayat, satu lagi ayat yang lebih kurang closely dekat juga dengan ayat ni. Sama, diulang sekali lagi, ya. Jadi kalau Allah ulang-ulang, maknanya kita we have to pay attention kenapa dia perlu diambil perhatian, ya. Dan satu lagi ialah dalam surah Al-An'am ayat 145, almost similar like the previous one. Dua tu similar, tapi yang ni berbeza sedikit, di mana Allah melarang sekali lagi, ya, dalam surah ayat 100 yang ke-45 Allah kata death animal, blood and flesh of porcine, ya. Jadi ini ialah larangan Allah terhadap orang Islam lah, ya, terhadap orang Islam. Jadi ada 3, maknanya kenapa ada 3 ni ditekankan, ya, sebab bila 3 kali Allah cerita dalam Al-Quran, maknanya there is something there. Jadi sebab tu bila kita kaji dalam zaman sekarang, rupanya bila Allah mention 3 kali tu, maknanya ada sesuatu yang kita perlu ambil perhatian. Rupanya dalam makanan kita sekarang ni memang kalau tidak dikawal selia, ya, dari segi kehalalannya, maka dia memang kita akan makan berbenda ni lah, 3 benda ni, death animal, blood dan juga flesh of dan juga daging babi, ya. Di antaranya yang daging death animal tu juga dikategorikan sebagai animal yang tidak disembelih kerana Allah, maknanya tidak dia mati ataupun jatuh ataupun dilanggar aksiden dan sebagainya. Itu pun termasuk ialah bangkai lah, ya. Ataupun any animal yang disembelih bukan kerana Allah, ya, oleh agama lain, tidak dibenarkan. Sebab tu slaughter man dalam Islam mestilah berasal daripada orang yang beragama Islam, ya. Sebab tu tak boleh makan sembarang lah. Okey, itu pengenalan untuk nak cerita petang ni, ya. Okey. Larangan, ya, yang larangan, di mana larangan yang dilarang oleh syarak ialah kenapa kita perlu mencari sesuatu yang halal, ya. Di antara lainnya Rasulullah telah bersabda bahawa every meat that grows from something which is haram, then hell is better for him, ya. Jadi sesiapa yang dagingnya tumbuh daripada sesuatu yang haram, maka neraka tu lebih baik pada dia, maknanya kita memang sediakan diri kita ni nak masuk neraka lah. Itu di antaranya. Dan di antara lain ialah hadis riwayat Muslim, ayat Ahmad dan Tirmizi, a man travel until his hair become tangled and his face is filled with dust, ya. He hang his hand and prayed to Allah while his food was haram, his drink was haram, his clothes were haram, and his mouth was fed with something haram. How would it doa be permitted, ya? Maknanya seorang lelaki tu dengan kusuk masai, muka dia penuh dengan debu, ya. Jadi dia menadah tangan, dia minta kepada Allah, ya. Sedangkan pada masa tu ialah makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, dan mulut dia penuh dengan yang diberi makan sesuatu yang haram, ya. Jadi bagaimanakah doanya dapat dimakbulkan? Jadi antara yang paling penting ialah bila makan sesuatu yang haram ni, doa kita tu tertolak. Antara doa-doa tidak dimakbulkan, ya. Itu juga kita worry, selain daripada kita menyediakan diri kita untuk dibakar di api neraka, na'udzubillah min zalik. Jadi itu dia, di antaranya.
Sebab tu dalam Islam kita diajar oleh Rasulullah tentang hadis ini daripada sunnah Al-Riwayat Tirmizi, bahawa kita kena doa Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Saya tukar na tu, ni tu saya, aku. Tapi qfina na kami lah. Ya. Jadi ya Allah, limpahkan kecukupan pada kami dan rezekimu yang halal dari memakan harta yang engkau haramkan. Dan cukuplah kami dengan kemurahan-Mu dari mengharap uluran tangan selain daripada-Mu. Maknanya kita cukup kaya dengan apa yang Allah beri. Sebab tu kita minta sesuatu yang halal daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari segi harta sebagainya. Jadi kita kena elakkan diri kita daripada melakukan bribe, rasuah dan sebagainya. Sebab tu na'udzubillah min zalik. Perlu berlaku jujur pada diri you all, terutamanya bila you all menjadi seorang penjawat awam. Okay, right. Okay, now Muslim and diet. Jadi di manakah alamat OS pula tu? Saya punya S tu tertinggal, Islamic Jurisprudence Source. Maknanya Islamic law, sumber-sumber Islamic law daripada orang Muslim dan diet dia pada hari ini adalah bergantung pada 4 ni. Ya. Pertama sekali, the major one is of course daripada Al-Quran, kedua daripada sunnah, ketiga daripada ijma', keempat daripada qiyas. Jadi yang pertama-tama memang major dia, asal dia tu ialah daripada Al-Quran, yang kedua barulah daripada sunnah ataupun hadis. Hadis Rasulullah, iaitu sesuatu yang kefahaman Rasulullah tentang Al-Quran, itu tindak tanduk dia. Macam contohnya dalam Al-Quran tu cerita tentang solat. Bagaimana solat tu dilakukan oleh Rasulullah di luar lah. Maknanya sebab tu ada hadis kita solat katakan 4 rakaat untuk zuhur, 3 rakaat untuk maghrib contohnya, 4 rakaat untuk asar. Sebenarnya itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ijma' ni ialah the consensus of opinion of Muslim, maknanya daripada pendapat semua Muslim yang faqih tentang agama Islam. Jadi dia punya tu jadi ijma', itu secara konsensusnya semua bersetuju bahawa katakan ini sesuatu yang haram, contoh itu. Kalau qiyas ataupun inlaq ni ataupun ijtihad ni, dia ialah sesuatu yang ini maknanya dalam segi fatwa contohnya, juga dia balik semula berpandukan kepada mazhab Imam Syafi'i, ahli sunnah jamaah, Imam Syafi'i, dan juga akhirnya dia akan kembali juga tengok balik semula pada Al-Quran dan juga sunnah. Sebab tu sumber perundangan Islam terkini daripada segi ijma' yang nombor 3 ni tadi, pendapat ulama' yang bersepakat dalam sesuatu isu apabila tiada dalil yang jelas tentang sesuatu perkara. Macam contohnya antaranya lain mungkin merokok. Dulu merokok zaman Rasulullah tak ada. Sekarang apa cerita rokok tu macam tu. Jadi haram hukumnya contoh. Dia punya tu. Dan kias, macam contohnya kias atau ijtihad ataupun fatwa ialah proses mengeluarkan hukum bagi masalah baru yang tiada dalil hukum daripada sesuatu masalah yang telah sedia ada hukumnya. Macam contohnya minum arak dulu kan. Dulu arak mungkin arak tu memang haram lah. Sekarang ni macam mana arak tu masuk dalam jadi pengawet makanan, jadi buffer dan sebagainya. Jadi dia ada isu-isu macam tu. Jadi itu timbulnya fatwa. Jadi dia pendapat scholar, Muslim scholar. Maknanya dia ialah pendapat ulama Islam. Kena tu. Jadi ketetapan syariah berdasarkan ijtihad yang keempat ni, yang nama qiyas ni tadi, ataupun fatwa dalam hal halal dan haram ni, hendaklah selari dengan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni ialah ahli sunnah wal jamaah. Right? Okay. Ini kias tadi, perumpamaan tadi, satu proses pengeluaran hukum bagi suatu masalah yang baru yang tiada dalil hukum daripada sesuatu masalah yang telah sedia ada hukumnya. Contohnya kalau kita lihat ialah rukun al-qiyas tu, contohnya isu asal dia ialah seperti arak contohnya. Jadi hukum isu asal dia ialah haram, arak tu haram. Jadi sebab membawa kepada hukum, kesan dia memabukkan, contoh. Jadi apa isu cabang dia ataupun isu baru yang ada untuk arak sekarang ni? Sekarang arak bukan saja daripada anggur, daripada beras, daripada pulut contohnya, daripada ubi kayu pun boleh juga keluarkan arak. Dan juga dadah yang menyebabkan manusia hilang kewarasan. Itu pun isu kepada bawa isu fatwa. Macam-macam contohnya kalau macam cannabis, morfin. Benda tu ada satu isu
isu salah guna, dia akan jadi jadi memabukkan lah. Jadi kalau satu lagi isu ialah dibawa isu perubatan, maka dia membawa faedah sebab macam contohnya morfin digunakan dalam rawatan untuk orang aksiden dan sebagainya untuk menghilangkan kesakitan. Jadi itu sebab tu dia berpandukan, kita ni berpandukan pada hukum-hukum tadi. Okay, now sebenarnya isu halal dan haram dalam Islam ni, saya suka bawa slide ni balik semula. Kenapalah kita ni sibuk-sibuk, orang pun sibuk. Apa halal, kata orang yang bukan Islam terfikir, kenapalah orang Islam sibuk dengan halal dan haram ni? Sebabnya kita ni dalam agama Islam ni, Allah telah beri warning kepada kita bahawa kena jaga hal ni. Sebab orang Islam telah diajar bahawa kita kena percaya tentang hari akhirat. Hari akhirat ni di mana akhirnya setiap individu atas tindakan yang dilakukan semasa di dunia akan dilaporkan semula. Maknanya akan dibuka dan dibentang di hadapan Allah SWT. Dan ada apa yang menghalang antara kita dan Tuhan kita semasa hari pembangkitan kelak. Jadi kita percaya bahawa benda-benda ni lah, macam contohnya kalau kita tidak praktiskan dari segi hukum-hukum ni, maka Allah akan tanya kita lah di akhirat apa yang kita telah lakukan semasa kita di dunia. Jadi sebab tu, what is a big deal about halal dan haram? Kenapalah orang Islam ni sibuk sangat tentang halal dan haram? Sebab kita takutkan Allah punya amaran. Amaran dia kat mana? Kat dalam Al-Quran. Nanti kita cerita. Jadi haram dan haram tu ialah seperti hereafter. Sebab orang Islam ni dia yakin bahawa hidup selepas mati di akhirat kelak untuk pembalasan ni dia amat panjang, very infinite. Konsep infinity itu telah ada dalam Islam. Maknanya yang itu yang kekal. Jadi yang kekal ni nak masuk neraka ke nak masuk syurga? Of course kita nak masuk syurga kan. Benda-benda yang cantik, yang tempat rehat, yang tempat relax, yang tempat tak memeningkan kepala ialah syurga. Kat dunia je yang hidup pekok sikit. Tak apa-apalah kita ada masalah. Kereta rosak, rumah banjir, wifi lemah, macam-macam lah. Girlfriend lari, boyfriend lari. Contoh kan, ini benda-benda yang tak sempurna. Tapi di syurga ialah something yang sempurna. Yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, siapa yang yakin kepada dia, maka Allah akan beri ganjaran. Di antaranya termasuk juga orang Islam. Orang Islam ni pun ada kategori dia, ada yang baik, ada yang tak baik. Jadi siapa yang tak baik tu Allah hukum dia, tapi akhirnya akan masuk syurga jika dia masih lagi mengekalkan keimanan dia bahawa dia percaya bahawa Allah itu satu. Jadi dia kekal di situ. Dia akan tetap walaupun masuk neraka setelah diazab, lepas tu dia akan masuk ke syurga. Tapi bagi orang yang tak percaya, memang itulah yang Allah cerita dalam Al-Quran akan terus berada di sana, di neraka, na'udzubillah min zalik. Jadi siapa yang percaya pada dia akan kekal terus masuk ke syurga. Jadi syurga ni tempat yang selama-lamanya kita duduk. Sebab tu kita kat dunia ni, sebab tu dari segi makanan halal dan haram ni kita kena jaga dulu. Doa tak terima, badan kena bakar, kalau tak sempurna kita tak ikut. Sebab tu jadi what is a big deal apa halal dan haram? Sebab orang Islam dia yakin bahawa satu masa nanti kita akan dibangkitkan dan kita akan dapat syurga dan neraka. Jadi kita very infinite ni. Awak bayangkan kalau 100 tahun pun hidup kat dunia, bila dah sampai hari akhirat tu, macam infinite bagi dengan 100 macam almost zero you hidup kat dunia ni. Maksudnya memang hidup sekejap sangat. Itu memang Allah dah cerita dalam Al-Quran. Hanya seketika je Allah kata. Itu dalam Al-Quran. Okey. Jadi syariah laws yang paling utama sekali yang kita perlu pertahankan ialah daripada segi yang apa Allah ceritakan daripada Al-Quran daripada Al-Quran. Tak kira lah you all tak beragama Islam ke beragama Islam, saya kena terangkan cerita dia tentang ni supaya anda dengar. Kalau katakan kita telah tersasar, maka kita perlu align balik kehidupan kita supaya kita kembali pada Al-Quran. Okey, kalau saya tanyalah dengan you all, berapa orang yang dalam dia punya handphone ada apps tentang Al-Quran? Ada siapa berani nama aku? Dia ada ke tak? Kalau saya tanyalah, apps tentang apa-apa tu mungkin banyak games dan sebagainya. Tapi apps tentang Quran, wallahu a'lam bissawab. Ya Allah, dia tak tahu macam mana. Okey, now sekarang saya tak penting itu. Anda cuma perlu tahu apa yang saya perlu beritahu petang ni. Petang ni saya nak cerita bahawa kita punya syariah law ataupun Islamic law tadi, jurisprudence ataupun
Islamic jurisprudence kita, ia datangnya daripada mana? Yang halal dan haram, datangnya yang paling utama sekali ialah daripada Al-Quran. Ya, Al-Quran. Okey. Al-Quran tu ialah kita syahud dia adalah perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Rasulullah. Maka kita kumpulkan dia. Dia ada 6,666 ayat yang telah dikumpulkan. Selepas tu dipainkanlah. Jadi ini sebagai reference kita yang paling utama ialah daripada Al-Quran. Jadi antara Allah dan Rasulullah SAW, siapakah yang menghantar perutusan itu daripada Allah, perintah ialah daripada melalui malaikat Jibril, ya. So daripada malaikat Jibril, sebab tu dihantar pada Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah maknanya menerima perkataan ataupun perintah daripada Allah SWT. Jadi apakah yang ada dalam Al-Quran ni, ya? Jadi kalau you all yang beragama Islam pun, kalau orang tanya apa ada Quran tu, you nak jawab apa, cara simple. Sebab you tahu ada, mungkin you kata oh banyak sangat 6,666 ayat, ya. Tapi dan dia ada 114 surah, ya. Jadi ada 30 juzuk, ya. Yang ada 6,666 ayat ni yang patutnya kita sebagai manusia hamba Allah yang perlu ketahui kesemuanya. Apa tu perintah Allah tu sebenarnya. Kita amat tidak beruntung kalau kita hidup kat dunia ni tapi kita tidak pernah tahu dan mengenal apa yang Allah nak minta kita faham daripada Al-Quran. Malang betul kita ni, ya. Sebab tu you all kena perhati diri kita. Jangan ingat tengok cerita Korea je, tapi bila tentang hari kiamat dan sebagainya untuk mengingati Allah, you all punya jantung tu dia untuk mengingati Allah. Nauzubillah min zalik. Sebab tu kita kalau boleh tu, sebab tu mengingati Allah tu tenang. Kalau kita takut dengan Allah, kita takut dengan singa macam mana? Kita cabut lari kan? Cabut lari daripada singa tu. Tapi kalau kita takut dengan Allah, kita kena rapat dengan Allah. Maknanya kita hampiri apa Allah tu perintah. Bukan kita makin lari daripada dia. Kita takut, kita makin rapat. Itu berbezanya antara kita takut makhluk dengan takut Allah ni. Itu berbeza kan. Jadi apakah yang ada dalam Al-Quran? Jadi kalau you all nak terangkan secara ringkasnya, ada 3 perkara utama dalam Al-Quran yang Allah tekankan. Ini secara simpelnya lah. Tapi ya, secara yang you all, saya cuma nak pesan dengan you all sebelum saya terlupa, bahawa jika kamu beragama Islam, maka pelajarilah 6,066 ayat ni. 6,666 ayat ni, apakah kehendak Allah pada kita. Yang 30 juzuk ni. Jadi antaranya pertama ialah Allah cerita tentang mentauhidkan dia. Kita walaupun beragama Islam, tapi kita kena tahu mentauhidkan dia. Jangan menduakan dia. Sebab apa yang Allah perintah dalam Al-Quran, kita ialah hanya Allah yang the only God dan tempat meminta. Sebab tu daripada surah Al-Fatihah tu, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji-puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim kan. Tu yang maha pemurah lagi maha pengasih kan. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari kiamat kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah dan akan engkau kami minta pertolongan. Itu dia. Bukan minta pertolongan dengan bomoh. Itu dia. Dalam setiap hari 5 kali kita solat, kita minta benda-benda ni, kita sebenarnya Allah suka kalau kita minta direct terus daripada dia. Bukannya minta melalui perantaraan. Itu sebenarnya yang Allah nak ajar. Ya, jadi mentauhidkan Allah, Allah the only God. Sebab tu Allah kata, Qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah Allah itu tunggal. Allahu samad. Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diberanakkan dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak menyerupai dengan sesuatu pun. Jadi sebenarnya dalam hal ni, sebab tu dalam Islam, dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang kelahiran Nabi Isa. Contohnya macam Adam, Nabi Adam tu dia tak ada mak bapak. Allah jadikan dia tak ada mak bapak. Jadi Allah terus jadikan Nabi Adam dengan Hawa. Okey. Nabi Isa pula, Allah cerita tentang kelahiran dia daripada Maryam, ataupun Mary lah. Kalau yang agama Kristian tu, dia cerita tentang Mary. Okey, Allah cerita tentang kelahiran Nabi Isa. Jadi, Allah nak cerita, kalau Nabi Adam tak ada mak bapak, aku boleh juga jadikan Nabi Isa yang ada mak saja. Bapak tak ada, tapi mak aja ada. Setengah daripadanya tak ada, setengah je ada. Maka aku berkuasa. Sebab tu dalam Islam, Nabi Isa ni sebenarnya makhluk Allah SWT yang lahir daripada rahim Maryam. Dia tak ada bapa sebab itu kekuasaan Allah. Di mana Allah ciptakan dia
Nabi Isa ada di situ sebabnya dengan izin Allah memang benda tu Allah jadikan kun fayakun. Allah kata dalam surah Yasin, jadi maka jadilah. Maka sperm tu kalau ada kat situ, maka baka tu ataupun tak ada sperm ke apa ke, kalau Allah kata jadilah seorang manusia bernama manusia lelaki, maka dia jadilah. Dia tak kira apa. Sebab kita tak boleh fikir, cara kita proses kita fikir tu cara manusia fikir. Sebab Allah tu dia perkara yang luar biasa, semua dia boleh lakukan. Jadi kita nak fikir cara manusia berfikir, apa kita fikir, oh Nabi Isa kena ada bapa. Itu yang Islam ajar dalam orang Islam ni. Jadi dalam orang Islam ni dia perkara yang luar biasa, ya, semuanya Allah boleh buat. Itu yang Allah cerita dalam Quran. Dalam Quran semua Allah cerita tentang perkara luar biasa. Sebab di antara lainnya juga ialah mukjizat yang Nabi Isa boleh lakukan ialah dia boleh menghidupkan yang orang yang dah mati kan. Itu di antaranya. Macam Rasulullah, mukjizat dia apa? Bulan terbelah kan, antaranya bulan terbelah. Memang kalau pergi bulan, memang astronot pun kata ada benda something yang terbelah dekat situ Dia macam ada garisan pemutus yang terbelah dua yang dicantum semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nak ceritakan, sebab tu Allah ceritakan tentang tauhid. Dan Allah cerita tentang tauhid tu dia satu dan Allah itu satu dan dia tidak berkongsi kekuasaan dengan yang lain. Saya nak cerita yang tentang itulah. Sebab saya nak kena strong dari segi sudut ni, saya nak cerita nanti halal dan haram tentang makan. Sebab tu kena jaga. Kalau you anggap itu, kalau you anggap yang pembuat hukum tu tidak kuat, maka you tidak kuat dari segi melaksanakan hukum halal dan haram. Faham tak maksud saya? Jadi sebab tu you kena faham. Jadi Allah itu maha berkuasa. Apa sahaja dia nak lakukan, dia berlaku. Tak ada yang mustahil bagi dia. Itu sebab tu Allah cerita dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, Allah cerita dah berapa tahun orang tu tidur. Dah Allah cerita dalam Al-Quran. Semuanya Allah cerita. Perkara luar-luar biasa ni sepatutnya orang Islam dah tak ada ni. Tak ada. Maknanya kita macam ni dah biasa dah Allah ceritakan. Di antara lainnya ialah Allah ni ceritakan tentang kekuasaan dia. Macam dia cerita tentang langit dan bumi, tentang manusia, tentang lautan, tentang kehidupan dalam lautan, tentang pokok-pokok. Sebab Allah nak cerita the capability dia sebagai Tuhan untuk mencipta. Maka ini aku cipta, maka sembahlah aku. Itu dia message yang Allah nak sampaikan. Okey, yang kedua ialah risalah. Risalah ni Allah cerita Allah ceritakan tentang Zabur, Taurah, Injil dan Al-Quran lah. Yang ini ialah yang Allah ceritakan. Di antaranya ialah dia cerita tentang nabi-nabi zaman yang sebelum yang kita tak tahu. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah dalam Al-Quran ada cerita tentang Nabi Yusuf Nabi Yusuf ataupun Joseph di dalam kitab Injil. So dia menceritakan tentang Nabi Daud ataupun David sebelum-sebelumnya yang telah berlaku, Nabi Soleh So dia nak menceritakan perkara-perkara yang lepas. Yang Allah cerita dalam tu ialah semua cerita tentang orang yang derhaka terhadap dia, yang tak percaya kat dia, apa akibat dia. Begitu juga dengan Al-Quran, bukannya cerita tentang Rasulullah punya keluarga, isteri dia macam ni, anak dia macam ni, tak. Al-Quran itulah satu risalah pembawaan yang apa yang Allah inginkan dalam tu. Jadi dalam Al-Quran dia ada 6,666 ayat, hanya 300 lebih saja bercerita tentang hukum. Yang lain semua way of life. Macam mana nak berhubung, macam mana nak bergaul dengan suami isteri, macam mana nak buat baik dengan orang lain, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, jangan mencuri, jual beli dan sebagainya. Semua Allah cerita dalam tu. Nikah kahwin Allah cerita. Sebab tu kena belajar Quran ni. Sebab tu dia way of life, dia ialah di antara lain Allah cerita Syahrul Ramadan allazina unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Iaitu Al-Quran itu ialah daripada yang tiada keraguan dengannya, iaitu petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang yakin terhadap Allah SWT. Jadi dia petunjuk pada kita. Okey. Wa bayyinatin minal huda, satu lagi dan keterangan daripada petunjuk itu. Macam kita lah masuk medik, masuk Jabatan Sains Makanan, kalau kita nak faham tentang sesuatu kita kena buka buku. Tapi dalam kehidupan ni kalau kita nak faham tentang kehidupan, maka kita kena buka kitab yang Allah turunkan pada kita. Kalau tak ada, malangkan sekali kita. Malang sungguh kita tak buka. Okey, apa yang Allah nak kat situlah Allah ceritakan. So maknanya itu yang kita kena follow. Okey, bla 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 saya bercerita. Okey. So satu lagi ialah last sekali yang Allah, ini yang 3Gs yang dalam Al-Quran yang Allah ceritakan, ialah tentang al-akhirah ataupun hereafter. What is a big deal of halal and haram ni, sebab kita yakin tentang hari akhirat ni akan ada pembalasan ni. Kalau kita tak laksanakan hukum-hukum yang Allah telah jelaskan, maka kita malanglah masa tu ke akhirat, bahaya kita dalam kedudukan bahaya. Okey, kena campak kat neraka, na'udzubillah min zalik.
Sebab tu di hari akhirat ni Allah cerita. Kalau you tengok dalam bab-bab Al-Quran ni, cuba tengok dalam surah-surah yang ke belakang, juzuk-juzuk terakhir ni, dalam 10 juzuk terakhir, memang Allah cerita pasal hari kiamat je. Tentang hari kiamat, sebab Allah nak warning ni. Dia dah bagi clue. Macam kita kan ada lecturer, dia dah bagi clue dah, hint, ini nak keluar exam, apa nak tanya. Semuanya, kadang ada lecturer tu dia bagi tahu kan. Yang ini jelas tau, Allah bagi tahu dalam Al-Quran ya, ke mana kita akan pergi selepas tu kalau tak ikut arahan dia, ke mana kita pergi kalau ikut arahan dia, semua Allah cerita. Sekarang ni yakin dengan tak yakin je, buat dengan tak buat, itu dia. Okey, sebab tu Allah cerita melalui Al-Quran ni, itulah 3 perkara yang utama dalam Al-Quran ya. Kalau orang tanya Al-Quran tu apa, pergilah hafal 3 perkara ni. Awak ingatlah apa yang saya cerita kat sini ya. Supaya saya pun dapat pahala dengan apa perbuatan yang you sampaikan. Alright. So daripada situ maka lahirlah syariah laws ni ya. Jadi kita syariah tu dalam 300 lebih ayat sahaja tentang nikah kahwin ya. Apa hukum dia itu dan ini, cerai, perceraian dan sebagainya, hutang itu pun Allah cerita, jual beli jangan menipu, makanan halal dan haram apa yang baik, semua Allah cerita dalam tu. Tu based on Al-Quran Jadi kita kena ikut, macam contohnya harta, pembahagian harta jika mak bapak meninggal, siapa dapat warisnya dan sebagainya, hukum paraid benda-benda ni semuanya telah dinyatakan dalam Al-Quran ya. Masuklah makanan, bab makan. Sebab tu apa yang ada sekarang macam MS 1500 itu adalah lahirnya daripada implementation of Syariah laws ya, yang Allah telah ceritakan dalam Al-Quran. So dia perlu disistematikkan dalam zaman sekarang supaya kita ada satu manual atau satu guidelines ataupun panduan untuk kita bagaimana nak merealisasikan hukum yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tersebut Alright. Okey, jadi kalau dalam Islam tu ini cuma saya nak ceritalah kalau yang bukan yang Islam, yang bukan, kalau nak cerita kepada yang bukan Islam. Contohnya apa tu Islam Islam tu daripada perkataan Arab iaitu Islam, submission ya, menyerah diri, ataupun dalam word yang lain maknanya dia peace maknanya aman salam sejahtera. Okey. Jadi itu sebab tu yang Islam ni ialah kepercayaan kita pada Allah yang satu, dan Muhammad itu ialah pesuruh Allah, dia adalah Nabi yang terakhir. Jadi kita juga akan ditutup dengan Nabi terakhir. Kita percaya bahawa Nabi Isa akan kembali semula ke dunia ya, bila nak dekat kiamat nanti Sebab itu di antara lain yang Rasulullah daripada hadis Rasulullah bahawa dia akan kembalilah. Yang itu you all kena carilah, bukan hadis-hadis Muslim rajin-rajin baca buku jangan asyik tengok cerita Korea je tapi jarang nak baca buku hadis-hadis. Saya na'udzubillah min zalik. Kadang bukan you all je, kadang anak saya tu pun saya bising-bising kan saya kata pergi jangan terlalu kita, siapa yang boleh jamin umur you tu akan ada esok kan? Kita pun tak jamin. Kita tak tahu waktu bila kita meninggal tau, bila kita ditarik kehidupan kita. So kita ni kadang-kadang ralit, lalai disebabkan kita kurang dos ataupun kurang apa tu kita kata kurang peringatan, dos peringatan daripada kita dengar. Sebab tu kita dia lalai So maknanya kita kena ingat semua ni. Jadi apa tu jadi Muslim, Islam adalah submission, tunduk menyerah diri, dan juga maknanya juga peace dalam keadaan aman lah sejahtera. Jadi apa pillar untuk Islam? Jadi Al-Quran ialah panduan kita, dan what are the pillar of Islam tonggak pada Islam ialah pertama kali mengucap kalimah syahadah percaya bahawa Allah tu satu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab tu Abid Yu ke Firdaus Wong ke siapa-siapalah tu semuanya berada yang dalam Islam yang mengucap syahadah jadi dia tak perlu tukar nama. Tak perlu tukar nama, tapi kalau dia ada nama Islam pun lagi bagus Okey, syahadah. Okey, solat 5 waktu, puasa, zakat dan juga haji. Ini biasalah you all kita sebagai Islam, right? Yang pergi haji tu ialah bagi orang yang kata orang yang mampu Kalau tak mampu tak diwajibkan pergi, right? Alright. Now, come back to Muslim and diet. Selain daripada kita kena menjaga kesucian tentang halal dan haram ni, jadi makanan hendaklah diambil secara sederhana meskipun makanan itu halal Okey, makanan tu halal tapi kena, bukan maknanya you kata oh kambing halal everything you walap
Tak boleh. Kita kena makan tu berhenti sebelum kenyang. Makan sewaktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Bukan hadis Nabi tu. Dia kata-kata orang yang terdahulu. Saya pun tak, saya bila kita kaji tu bukan daripada hadis Rasulullah. Okey. Jadi maknanya kita kena hendaklah makan secara sederhana walaupun makanan tu halal. Macam contohnya kan daging lembu halal dia protein halal tapi kalau berlebihan, terlalu berlebihan kita akan tinggi kolesterol uric acid tinggi gula pun sama juga, gula halal tapi kalau ambil berlebihan dia boleh menyebabkan diabetik. Itu dia. Jadi makan tu dalam keadaan sederhana So lemak haiwan pun sama halal tapi kalau ambil berlebihan pun dia tanpa aktiviti yang betul, kita pun kolesterol tinggi berat badan tinggi yang menyebabkan datang penyakit lain juga, diabetes, kanser dan sebagainya. Jadi sebab tu kita juga kena selain Muslim ni sebenarnya dia kena active life lah. Bukannya mesti duduk kerja tidur je kan. You ada stationary lifestyle macam jenis duduk di depan TV main game dan sebagainya. Dia kalau boleh tu active life lah yang boleh kalau zaman dulu naik kuda, lari kuda, bela kambing dan sebagainya kan. Tapi you all ni mungkin wallahualam lah, carilah aktiviti-aktiviti yang berfaedah untuk supaya badan kita ni sihat, right? Okey, sebab tu Malaysia ni sebuah negara gemuk Ini di antara ni saya ambil gambar Liao Tiong Lai ni sebab dia dulu daripada Jabatan Sains Makanan So dulu dia jadi menteri lah, sekarang dah tak ada lah. Tapi dia punya gambar masih ada lagi kat sini. Sebab Malaysia ni ramai orang yang mengalami masalah obesiti So Malaysia adalah nombor 1 kedudukan pertama di ASEAN di rantau dan ke-6 di rantau Asia Pasifik. Alright, so punca kenaikan punca obesiti ni macam-macam lah tadi, macam-macam kurang aktiviti, pengambilan ubat, genetik keturunan. Yang paling penting sekali sebenarnya pemakanan. Apa yang pemakanan yang kita salah makan menyebabkan punca utama kita naik berat badan? Pertama, gula. Bukan lemak tau, bukan lemak tepung, lepas tu nasi. Lemak tu nasi yang berlebihan makan yang ni berlebihan. Jadi lemak tu bukan punca utama sebenarnya. Sekarang ni orang salah faham bila saya baca memang betul lemak bukan punca utama menyebabkan kenaikan berat badan Sebab yang paling utama yang menyebabkan you all naik berat badan gula, tepung, nasi. Semua ni karbohidrat. Karbohidrat yang berlebihan dalam badan, jadi ditambah lagi dengan lemak, sumber tenaga lain menyebabkan you all semakin berat Sebab tu dia jadi macam-macam penyakit So daripada situ penyakit yang boleh membawa kematian Jadi selain daripada itu macam-macam lah, orang mengedap diabetik bagai-bagai lah lagi, jantung dan sebagainya, right? Jadi Malaysia adalah yang ke-10 di dunia dengan jumlah pengedap kencing manis teramai mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebab kita begitu sugar makanan di Malaysia begitu banyak sekali menyebabkan kita dapat diabetes. Ini saya just want to share with you macam mana saya dulu seberat 83.5 dan kini turun kepada 68.9 tapi tak, sekarang ni saya dah 62 kg ataupun plus minus 1 lah. Masa PKP dulu saya berat badan ni, pada masa yang sama saya juga ada buat kajian tentang diet halalan thayyiban, bagaimana Rasulullah tu mengambil pemakanan dia. Sebab tu saya kata di antara cara jaga pemakanan kita selain kita mencari kehalalan, kita juga kena diminta untuk menjaga cara pemakanan kita. Di antaranya ialah kita satu ialah berpuasa. Itu yang paling bagus, efektif. Yang kedua ialah pengambilan diet yang tayyib dan sihat lah makan buah-buahan dan juga sayuran. Yang ketiga, masa saya nak turunkan berat badan tu memang saya tak ambil gula. Saya gantikan dengan stevia ataupun erythritol makan tu. Tepung saya tak makan langsung. Nasi memang terus saya tak makan. Andai saya dah sekarang ni baru saya balik makan lah seminggu sekali tu. Kadang saya makan juga nasi lah Yang lain tu saya amalkan macam makan buah dan juga buah-buahan. Dah beranilah sekarang, berani makan goreng pisang balik semula dan sebagainya yang ada tepung dan sebagainya. So jadi sebenarnya yang bagus saya nak cerita tentang Dr. Eric Berg ni, dia very bagus saya sertakan sini dia punya YouTube dia, Why Middle East Low Cancer Rate Jadi dia ialah salah satunya amalan berpuasa very interesting. Ada 4 penyebab dia kenapa orang Middle East tak ramai yang dapat kanser. Ialah satu, amalan yang berpuasa
Dan juga your best strategy against cancer. Ini bagi ini, saya ada juga sahabat yang mengalami cancer, jadi saya forward apa ni video ni. Video ni very interesting. Jadi apa yang berlaku masa saya berat badan saya ni meningkat dan PKP, jadi saya worry masa tu tekanan darah saya tinggi dan naik apa semua, jadi saya mengambil keputusan untuk menurunkan berat badan. Memang susah lah nak mengekang untuk daripada makan nasi, terutamanya orang Malaysia lah. Tapi saya kekang juga, saya kata kalau saya tak jaga, saya kata saya tak boleh ni. Antara langkah yang pertama, saya berdoa pada Allah SWT, ya Allah, saya mohon saya ni turun berat badan bukan kerana sakit, saya kata, tapi kerana memang kita nak turunkan dia. Jadi masa tu saya, selain daripada saya minta dengan Allah, saya mengambil keputusan untuk buat keto diet. Sebab tu saya makan lemak je, karbohidrat saya tak makan. Sebab tu saya makan olive oil, coconut virgin oil dan sebagainya lah. Benda-benda yang berlemak ni macam cheese dan itu benda lemak-lemak ni memang saya makan. Tapi saya tak makan nasi. Saya tak makan nasi, saya cuma tepung, benda-benda bertepung dan sebagainya. Jadi gula pun saya tak makan. So jadi saya dulu kalau tak ada gula pelik. Sekarang ni ada gula saya rasa pelik sebab saya memang tak makan langsung gula. Dah sekarang baru berani nak makan gula sikit-sikit sebab dia dah berat turun ni kan. Kalau tak ada gula tak okey juga. So makan sikit-sikit lah gula tu kadang-kadang Jadi kita makan lemak untuk bakar lemak. Sebab tu saya kata you all kalau rajin membaca, pergi cari tentang keto diet macam mana nak menurunkan berat badan. Berat badan saya sekarang lebih kurang 62 plus minus 1 lah ya. Alright, ini ialah penyakit kronik ya. Ini banyak yang saya ni, siapa yang nakkan slide presentation saya, dia boleh PM saya ya. Ataupun you all boleh melalui MS Team dan sebagainya ya. Saya punya nanti akhir sekali you all ingatkan saya bagi handphone number. Selalunya saya akan share dalam Google Drive sebab saya punya slide presentation ni agak panjang Saya ambil masa sikit yang ni sebab Dr. Azmin kata dia suruh saya kalau boleh dalam 6.30 berhenti. Wallahualam. Hopefully you all bertahan bertahan sampai 6.30. Okay. Nak baring ke nak apa tak apa, tapi hopefully you can hear me lah. Okay, inilah penyakit kronik lah penyakit kronik Sebab tu di antara lain bagaimana kita nak mengatasi masalah pemakanan tidak sihat selain daripada itu ialah you all digalakkan berpuasa Berpuasa ni dia ada dua, sama ada you berpuasa kering ataupun berpuasa basah Puasa basah ialah intermittent fasting, you all tak makan tapi minum air je. Tapi kalau macam berpuasa, kita buat ialah puasa selalu kita buat 12 jam lebih kurang kita berpuasa Jadi orang Middle East salah satu dia kenapa dia tidak ramai kanser ialah sebabnya berpuasa Yang kedua dia tidak merokok. Yang ketiga dia makan banyak spice sebab kita ada curcumin makan kunyit, makan halia dan sebagainya. Satu lagi apa saya dilupakan pula. Nanti you all siapa yang berminat ni pergi snap ni YouTube ni pergi tengok very interesting 10 minit je. Saya suka dia punya video-video ni sebab dia punya video 10 minit. Saya pun tak boleh tahan kalau setengah jam sebab saya tak ada masa untuk dengar. So saya perlu dengar untuk 10 minit sahaja Alright. Now saya ada lebih kurang 30 slide, saya baru je 15 slide. Okay. The choice of food in Islam Jadi dalam Islam, pemilihan makanan kita ialah tentang halalan thayyiban Ya Allah memang selalu dengar tentang halalan thayyiban ni. Tapi what does it mean by halalan thayyiban? Jadi dalam Al-Quran Allah ceritakan 4 surah yang berkenaan dengan halalan thayyiban Yang bermaksud dia halalan thayyiban ni selalunya dia associate with dengan perkataan makan Nanti kita akan tengok Lepas tu dia berkaitan dengan makan. Jadi itu Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Al-Ma'idah 88, Al-Anfal 69, An-Nahl 114. Lepas tu apakah makna halalan thayyiban Jadi Stazlin 2012 dan juga 2015 daripada pelajar PhD daripada Universiti Melaya dan juga pelajar PhD daripada UTM, Universiti Teknologi Malaysia. So mereka buat kajian bahawa ada 6 elemen yang berkaitan dengan halalan thayyiban. Yang pertama ialah halal food daripada halal source. Maknanya makanan itu makanan yang halal macam kambing, lembu Jadi mestilah daripada sumber yang halal. Maknanya bukan lembu curi Kalau you nak jamu orang makan sate, bukan lembu accident tadi ni ambil buat sate jamu orang, maksudnya gitu. Dia bukan lembu curi. Satu lagi steal the cattle, no So kita kena cari yang halal
Food are not subhah, maknanya food tu is not in grey line lah, bukan orang punya curi, rampok dan sebagainya, tak boleh. Food mesti accepted by fitrah. Di antaranya ialah kita tak makan ulat macam contohnya lice ke, kita tak makan benda ni orang Islam. So jadi kita tak ambil. Jadi kita kena dengan sendirinya kita geli kan. Tengok apa ni orang makan ulat kan, macam kat Sarawak kan. Dia ada ulat yang dia makan kan daripada sagu kan. Saya pun tak ingat apa nama ulat tu. Tapi dia makan di sana, tapi kita tak, orang Islam tak dibenarkan. Safe, satu lagi selamat maknanya dia tidak beracun, tidak memabukkan dan tidak memburukkan kesihatan ataupun mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan Dan 5 clean sebab tu dalam Islam, dalam logo halal Malaysia, dia sebenarnya melibatkan GMP dengan HACCP jadi sudut kebersihan good manufacturing practice dan juga hazard halal critical control point jadi kita ada standard yang mengawal sedia untuk makanan di Malaysia. Dan selain daripada itu, maksud halal dan thayyiban juga dikaitkan dengan nutrition dia berkhasiat okey, bukan makanan yang kosong macam tu tak ada. Dia termasuklah halal lagi baik tu makanan yang berkhasiat Okey, yang inilah saya ceritakan tadi bahawa dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dengan Al-Maidah, setiap kali perkataan halal dan thayyiban mesti dia ada dikaitkan dengan makanan makan Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia itu, makanlah oleh kamu daripada apa yang pada bumi itu halal lagi baik. Dan wala tatabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan, dan sesungguhnya bagi kamu musuh yang nyata Dan seterusnya dalam surah hidangan dalam surah Al-Maidah ayat 88 pun sama, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, dan makanlah oleh kamu daripada apa yang telah merezekikan ia oleh kamu akan Allah halal lagi baik. Jadi wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu dengannya kamu beriman Jadi makannya pun Allah perintahkan. Tapi makan yang macam mana? Makan yang baik-baik. Allah kata daripada halalan lagi baik Sekejap saya nak minum air sekejap je. Okay. I hope you all, kalau siapa nak berhenti saya ni sebab saya takut saya tak habis saya punya kuliah. Sikit lagi dalam 30 slide saya rasa. Besok panjang lagi 2 jam Bukan besok, selang sehari lagi. Hari Khamis Ini Selasa, Rabu, Khamis. Okay. Tu. Okey, ayat seterusnya ini ialah dalam surah Al-Anfal, ayat juga dan surah An-Nahl Fakulu mimma ghanimta halalan thayyiban wattaqullaha in kuntum innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah kata, makanlah oleh kamu daripada apa yang telah ghanim tu ni Allah beri harta daripada harta ghanimah halalan thayyiban. Maknanya harta rampasan perang tu ialah harta yang paling halal di sisi Allah sebab itu harta berperang. Masa zaman dulu bila berperang, dia orang ada kuda, unta yang dibawa dan juga alat-alat peperangan dan sebagainya yang itu halal So wattaqullah innallaha ghafurur rahim Dan seterusnya dalam surah An-Nahl surah Lebah ayat 114, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun Makanlah oleh kamu daripada apa yang telah merezekikan ia oleh Allah akan kamu oleh Allah halalan thayyiban washkuru, dan bersyukurlah nikmat Allah sesungguhnya kamu sembah Jadi ini dia konsep diet dalam Islam, kita kena memilih makanan yang halalan thayyiban. Okey. Jadi dalam Islam saya berhenti 6 suku 6 suku ke 6,5 Dr. Azmin minta saya berhenti 6,5. Boleh Boleh seorang respon untuk saya? Boleh? Boleh. Alright, terima kasih banyak. Jangan ngantuk Kalau siapa nak ngantuk pergi ke lari kejap. Saya bagi saya bagi 2 minit pergi lari untuk nak kencing ke nak apa Alright. Saya kena teruskan perjuangan saya untuk kuliah petang ni. Alright. Jadi kebanyak term and definisi halalan food according to MS Malaysian Standard 1500 219 saya makan yang ketiga. Sebelum tu saya nak beritahulah saya adalah salah seorang ahli jawatan kuasa Malaysian Standard untuk makanan halal.
Saya juga adalah ahli Jawatankuasa Persijilan Halal Malaysia dan saya adalah seorang pengajar, trainer, pelatih, melatih orang yang layak melatih orang untuk Malaysia, di Malaysia, right? Jadi itulah saya nak cerita tentang saya. Bagai-bagai referral semuanya saya ada, saya akan beri, saya tak lokek, insyaAllah pada yang nak lah, pada yang tak nak pun saya no hal. Siapa yang nak boleh contact dengan saya nanti ya. Alright. Sebelum tu sebelum kita pergi jauh kita kena kenal what is logo, halal logo Malaysia ni. Kena tengok yang daripada JAKIM ni. Jadi dia MS 1500209 tanda pengesahan halal ya. Kita macam ni lah harap warna hitam. Kalau dia warna biru ke warna hijau ke warna oren masih boleh diterima as long as dia mengikut standard JAKIM ni lah. Dia ada 2 bintang, ada Malaysia halal perkataan Arab kat sini, bawahnya bahasa Melayu dan juga ada Malaysia kat sini. Okey, dulu dia ada tanda sini logo 1500209, of course now dia akan ubah 19. Kalau dia masih lagi 2009 itu selalunya untuk halal slaughtering house sebab dalam halal slaughter ni untuk penyembelihan halal 20019 saya makan ketiga tak ada sebab dikeluarkan sebagai annex lain tapi masih belum siap. Yang ada 2009 masih diterima pakai So 10 digit terakhir ni ialah number dia ni Okey, number dia. Lepas tu yang ni nombor Malaysia standard lah. Now dia dah tukar sikit Sekarang ni perubahan kod persijilan halal 5 ini berdasarkan ialah yang ini ialah refer kepada tahun masa terkini tanpa tahun. Yang ini ialah nombor rujukan lama lah maknanya Yang 5 ni mengikut kod So dia ada kod 1 hingga 9 jadi macam nombor 5 pharmaceutical. Kalau 5 tu maksudnya indicate that dia ialah pharmaceutical. Kalau katakan nombor 9 maknanya dia peranti perubatan contohnya kalau nombor 3 contohnya dia adalah kosmetik sekarang dia ada perubahan kod dari segi kod persijilan halal Malaysia. Alright. Okey, kalau term definasi halal food according to MS 1500209 mengikut semakan ketiga, apakah yang ditakrifkan sebagai halal dalam Malaysian Standard sebab halal ni ialah satu diperintah daripada Allah SWT lah. Jadi sekarang bagaimana kita nak sistematikkan dia dari segi sudut guideline masa kini. Jadi itu yang kita kena ada standard ni sebab Malaysian Standard ni kita boleh jual kita punya Malaysian Standard ni kepada negara-negara luar dia tidak sebabnya kita mendapat sokongan padu yang penuh daripada government Kalau macam mana di luar-luar negara ni macam di Indonesia ke di Thailand semuanya bukan daripada government, mereka ialah daripada NGOs daripada pertubuhan swasta dia orang lah pertubuhan awam maknanya dia daripada NGOs lah. Okey, non government So jadi so kita mendapat sokongan penuh sebab tu di OIC di Organisation Islamic for Islamic Country ni kita memang ke sana macam contohnya saya pun termasuk dalam jawatan kuasa di OIC dan selanjutnya kita akan ada meeting di Turki So jadi di Turki tu 2 kali setahun. Jadi kita akan bawa standard kita ke sana lah selalunya sebab OIC pun akan refer kepada MS 1500209 Alhamdulillah kita perlu berbangga lah juga sebab halal Malaysia ni di apa kata orang dipercayai di seluruh dunia okey. Alright. Jadi apakah halal halal tu kalau ikut bahasa Melayunya bawah tu bacalah sendiri yang bahasa English lah. Yang saya bahasa Inggeris ni sebab dulu ada pelajar Jepun ada di Jabatan Sains Makanan dia mengikuti program twinnings antara negara Jepun dan Malaysia. Jadi dia ambil makanan halal sebab tu saya kadang bercampur aduk kadang dah bercampur ni bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Okey, halal tu perkara yang sah dan dibenarkan dalam Islam berdasarkan perundangan syariah dan fatwa. Selanjutnya kita akan guna itulah saya letak kurungan tu MS tu itu maknanya yang didapati daripada MS 1500209 Dalam MS 2019 juga dia MS 1500 ni non halal ataupun haram tu maksudnya dia non halal dia tulis dia tak perkataan haram sebab haram tu nampak kasar jadi dia orang tak bubuh haram itu non halal. Tapi kita faham itu kita tak haram perkara yang tidak sah dan dilarang dalam Islam berdasarkan perundangan syariah dan fatwa. Jadi kita kena guna perkataan dua, syariah dan fatwa ni mungkin akan jadi clause dan tutup
pada ayat tu satu statement mesti kena rekatkan dua ni. Ya. Kita tak kata ijma' lah, kita kata fatwa dekat situ sebab banyak isu-isu baru timbul ya. Jadi sebab tu kita letakkan fatwa. Food, apa takrifan food dalam MS 1500 iaitu makanan termasuklah setiap barang, objek yang dikilang, dijual atau diwakili. Diwakili tu maksudnya ada kilang lain lah yang cuba nak keluarkan dia apa dan sebagainya, komponen makanan dan sebagainya ke benda ke. Itu pun termasuk juga ya. Untuk digunakan sebagai makanan dan minuman untuk kegunaan manusia atau yang dimasukkan ke dalam atau digunakan dalam komposisi penyediaan, pengawitan sebarang makanan atau minuman yang termasuk kuih muih, bahan kunyah dan apa-apa bahan ya. Jadi makan minuman kuih muih ataupun bahan kunyah itu mengikut MS 1500 ya. Apa makna syariah laws? Syariah laws ini ialah undang-undang syariah, ialah perintah-perintah Allah mengenai kelakuan mukallaf. Mukallaf ni orang yang boleh diberi tanggungjawab ya, macam you all lah yang dah balik lelaki dan perempuan, yang terdiri daripada tuntutan ataupun perintah dan larangan, pilihan iaitu hukum takfili dan juga hukum wadi ya. Hukum takfili, hukum hukum takfili mana saya tak letak pula. Hukum wadi dua-duanya hukum wadi pula. Wallah, astagfirullahaladzim, saya terlupa. Okey, hukum wadi ni dikata adalah keperluan sebelum pelaksanaan mana-mana undang syariah ya. Macam contohnya undang-undang syariah maksudnya hukum-hukum yang berkaitan dengan sebelum masuk solat tu you all kena ambil wuduk Kalau belum lagi masuk waktu tak perlulah ambil wuduk nak sembahyang zuhur tu contohnya kan. Macam itulah dia kena lakukan satu perkara tu bila ada sesuatu tertentu, keperluan pelaksanaan itu dilakukan. Macam contohnya sebelum nak sembahyang zuhur mesti masuk waktu dulu, ambil wuduk dulu baru solat. Jadi hukum yang begitu Lepas tu fatwa ialah legal opinion concerning Islamic laws tadilah tentang by competent Muslim scholar Jadi dia juga perlu diperakukan oleh yang di-Pertuan Agong lah perintah agama yang perlu di-approve oleh yang di-Pertuan Agong Yang ini untuk simpulkan dia. Alright. So itu dia. Dan seterusnya ada sikit lagi dalam 3-4-5 slide saya nak habiskan. Hukum halal food mengikut 1500-2019 ya. Mula-mula ialah halal food ialah merangkumi makanan dan minuman dan juga bahan tambah yang dibenarkan mengikut syariah dan fatwa mengikut keadaan berikut Pertama, tidak mengandungi mana-mana bahagian animal yang dilarang dalam Islam Jadi kita tak boleh ambil kaki ekor lembu tu kita buat makan tu tanpa sembelih. Tak boleh sebab lagi satu memudaratkan katalah lembu tu kita seksa dia sebab ekor dia kita ambil dan kita nak makan tak boleh macam tu tak boleh. Does not contain any which is najis according to Syariah laws and fatwa. Macam contohnya antaranya ialah kita mungkin ambil dia punya uri ke apa-apa najis saja, ambil dia punya najis air kencing dia ke dan sebagainya. Kecuali yang dibenarkan itu lain pula cerita dia tentang kencing unta contohnya kan. Ataupun does not tidak memabukkan mengikut syariah dan fatwa. Does not any part of human being, macam contohnya apa-apa sajalah daripada human being, rambut ke berbenda ke yang diambil yang tidak dibenarkan daripada syariah dan fatwa. Is not poisonous tidak beracun dan tidak memudaratkan kesihatan yang E. F. Has not been prepared, processed or manufactured, yang dikilangkan menggunakan peralatan yang dijangkiti ataupun terkontaminasi dengan najis mengikut syariah dan fatwa. Sebab ini macam contohnya pengeluaran proses burger ke, sekejap keluar burger babi, sekejap burger lembu. Ini luar negara selalu buat macam tu kan. Dia mesti dedicated halal saja. So G, has not in course of preparing, processing or storing been in contact with mix close proximity to any food that fail to satisfy item 3, 4A dan B, di mana macam contohnya you menyediakan benda halal tapi lepas tu you duduk dekat-dekat dengan benda yang haram sebab tu kadang 7-Eleven tu sebenarnya tak dibenarkan letak benda haram dia campur dengan benda halal, 7-Up contohnya kan. Benda-benda macam ni tidak dibenarkan sebenarnya daripada MS 1500-2019.
Definasi najis apa itu najis naj, kalau itu kita panggil naj ataupun najis, ada I kat situ. Najis apa dia punya definisi ialah sesuatu yang tidak suci mengikut syariah dan fatwa. Najis mengikut ni ialah apa makna najis okey, Islam dan bukan Islam ambil perhatian. Dog anjing itu najis. Pig and their descendant and derivative sama ada anjing atau babi atau keturunan-keturunan dia ataupun keturunan dan turunan-turunan daripada dia. Maksud dia ialah anything daripada anjing dan babi kadang ada keturunan dia sebab dia berhybrid antara dua tu, ataupun apa-apa sajalah, macam contohnya daripada darah, plasma darah ke, ataupun serum dia ke daripada darah ke, apa-apa saja yang turutan yang diambil daripada badan dia. B, halal food that is contaminated with matter that are non-halal, itu pun najis. Benda yang halal dan non-halal bercampur. Halal food that comes from indirect contact with matter that are non-halal, itu direct contact dengan dia yang tak halal Any liquid or object discharge daripada bontot occupies human being ataupun animal, seperti urine, blood, muntah ataupun nanah ataupun apa-apa je lah, placenta dan sebagainya. So carrion or halal animal that are slaughtered according to syariah laws Jadi bangkai yang tidak dianggap bangkai, tidak disembelih dengan mengikut undang-undang Islam kecuali aquatic animal and certain insect. Okey, aquatic animal macam ikan, udang, sotong kita boleh makan mengikut mazhab Syafi'i. Tapi mengikut mazhab Hanafi, orang-orang Pakistan mereka tak makan orang sotong ke apa, dia orang tak makan benda-benda laut macam ni. Macam kita makan, tapi mereka tak makan. Okey. And certain insect tu macam contohnya kat Malaysia kita makan belalang lah. Belalang boleh makan. Tapi lipas tidak Lipas tu benda kotor Belalang sebab dia makan tumbuhan. Belalang dibenarkan Kham Kham ni ialah arak maksud dia, ataupun liquor arak. Any liquid that intoxicated, yang memabukkan dan dilarang mengikut syariah, law dan fatwa. Jadi kalau nak ikutkan arak tu kham khamar ni adalah daripada and food, beverages or item which contain a mixed with harm. Jadi sesuatu makanan ataupun minuman yang bercampur dengan arak pun tidak boleh dikira najis juga. Okey. Alright, definisi najis kita ada 3. You all yang beragama Islam, saya percaya you all tahu kita ada najis mughalazah Mughalazah ialah sedia najis najis yang najis berat. Al-mutawassitah, najis pertengahan Al-mukhaffafah ialah najis ringan Jadi al-mughalazah apa contohnya, iaitu apa-apa sahaja yang datang daripada anjing dan juga babi, dan juga lah cairan-cairan yang keluar daripada bontot dia ke ataupun yang daripada keturunan-keturunan dia ataupun turunan-turunan daripada binatang tersebut derivatives contoh plasma ke, serum ke, kulit dia ke, apa-apalah yang daripada situ, itu dikira najis mughalazah. So al-mutawassitah, najis sederhana ni dia termasuklah contohnya muntah, nanah, darah khamar ataupun kham najis dari segi arak dan juga bangkai any liquid ataupun apa-apa saja yang keluar daripada bontot haiwan dikira najis pertengahan Al-mukhaffafah hanya satu saja contoh najis ringan, iaitu bayi yang berumur 2 tahun yang tidak meminum selain daripada susu ibu dia sahaja. Dia tak ada minum susu-susu lain. Dia cuma minum susu mak dia je. Jadi kalau kencing yang itu najis ringan, kalau dibersihkan cuma direnjis dengan air sahaja. Yang lain semuanya, syarat dia bawah 2 tahun 2 tahun atau bawah ke bawah. Tapi so far mak bapak sekarang semua bekerja, jadi semua tak ada dah najis mukhaffafah ni, jaranglah berlaku kecuali dia masuk kategori al-mutawassitah. Kalau dia dah minum benda-benda lain, maknanya dia kategori al-mutawassitah. Okey, saya berhenti sampai di sini. Okey, 6 suku saya berterima kasihlah kepada you all yang sudi mendengar sampai sekarang. Kalau you all terbalik ke tertongging ke apa, tak kisah, janji dengar apa saya cakap Okey, besok insya-Allah kalau boleh you all datang masuk awal, sebab saya nak cerita awal tentang halal isu di Malaysia.
very interesting topik juga yang you all kena tahulah, yang tak banyak orang tahu tentang isu-isu yang terkini tentang apa dia makanan, isu-isu dia dan sebagainya ya. Jadi saya akan melakukan kuliah pada esok hari ya, insya-Allah. You all jangan lewat masuk esok solat cepat sebab sekarang ni waktu solat masuk awal, masuk lewat. Jadi sebabkan tu saya minta you all nanti masuk awal lah kalau boleh, dan 5 minit tu pun dah ada jadi saya boleh cepat siapkan untuk esok sebab 2 jam ni memang silap saya pun macam bertih esok kena secepat tu saya nak cerita sebab saya kena sampaikan benda-benda ni supaya you all aware dan juga you tahulah tentang halal dan juga apa-apa yang perlu you ketahui lah biar knowledge tu tersebar. Okay. Ada apa-apa pertanyaan setakat ni? Doktor. Ya. Kan arak tu kan, kiranya wine memasak pun tak boleh lah kan? Tak boleh. Besok kita cerita banyak tu. Okey. Alkohol dan fatwa dia sekali saya bercerita besok. Besok insya-Allah. Banyaklah saya cerita, ada benda-benda lain yang mungkin you all tak tahu setengah-setengahnya kan. Bila saya cerita baru you all tahu. Banyak isu-isu besok yang saya akan cerita. Sebab yang awal ni saya nak tahu apa dia syarat halal apa dan sebagainya. Bila you tahu tu baru you boleh follow yang lain lah. Jadi halal haram Okay. Kalau siapa yang nakkan slide presentation saya, okey. Sebelum saya terlupa, ambil nombor telefon saya ni, siapa yang dia nakkan saya punya slide presentation, saya boleh share dekat Drive sebab kadang-kadang kan saya punya slide presentation ni dia terlalu besar jadi dia tak boleh nak share dekat apa ni kata orang dalam saya kena share dengan Google Drive. Jadi sebab tu perlu ambil 019 ambil tolong siapa yang berminat siapa tak minat tak ada hal lah, no hal juga. 019 340 9423. Saya ulang 019 340 9423. Nanti message saya akan share Drive lah, dan saya akan share banyak juga besok beberapa manual dan dokumen which is hanya orang yang mengajar halal eksekutif yang dapat di Malaysia sebab you all pun saya tengok masa dekat internet dia tak bagi lagi yang terkini. Jadi ada yang setengahnya ada di website, ada yang setengahnya tidak ada di website. So saya boleh share dengan pelajar-pelajar UKM. Alright. Anything? Ada sesiapa lagi nak tanya? So kita ada kuliah kita hari apa? Khamis ya? 6 hari bulan? Ya, Khamis. Okey.